Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya rindui. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada subuh ini dengan memanjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Syukur kita panjatkan di atas segala nikmat, kurniaan yang Allah limpahkan ke atas setiap daripada kita dan orang-orang yang kita sayangi, sampailah pada saat ini Allah masih lagi mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kukuhkan terus iman yang ada dalam hati kita, Allah suburkan lagi ketakwaan yang menghiasi dada kita, dan Allah terus memandang kita, menerima kita sebagai umat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu Allah sediakan tempat yang mulia untuk kita di dalam syurganya nanti pada hari perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik ya, insya-Allah dalam kesejahteraan dan perlindungan Allah. Dan salam sejahtera, salam hormat daripada pengerusi Lembaga Pentadbir Masjid Yusof Ishak, pengurus dan pegawai-pegawainya. Ucapan penghargaan mereka yang setinggi-tingginya di atas segala sumbangan, keihsanan dan kemurahan yang tuan-tuan puan-puan selama ini hulurkan kepada pihak masjid. Mudah-mudahan menjadi saham yang berguna kepada kita bersama insya-Allah untuk bekalan sepanjang hidup sampailah kita kembali kepada Allah Taala nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan puan-puan sekalian, minggu lalu kita telah melihat beberapa potong ayat dalam surah Al-Qamar ya, iaitu dalam juz yang ke-27 tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mana kita melihat kemarin dalam surah Al-Qamar ini kita jumpa ada 4 potong ayat yang sama diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali, yang ada menyebut kalimah Al-Quran di dalamnya ya. Jadi kita masih lagi dalam rangka melihat kaedah-kaedah untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan benar insya-Allah. Dalam siri ini kita sedang mencari dan memerhatikan ayat-ayat Allah yang ada mengandungi kalimat Al-Quran. Jadi kita dah sampai ke juz yang 27 alhamdulillah. Saya ingat kalau kita jalan lancar tinggal 3 juz ini ataupun 4 juz ini, mungkin ialah harap-harap akhir tahun 2020 ni kita dapat selesai daripada siri memerhatikan ayat-ayat Allah yang ada kalimat Al-Quran. Mudah-mudahan kalau semuanya berjalan lancar insya-Allah ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlajak pun mungkin sampai bulan Januari insya-Allah kita selesai ya. Minggu lepas kalau tuan-tuan puan-puan sekalian masih ingat lagi ayat-ayat dalam surah Al-Qamar yang saya maksudkan itu tadi, yang 4 ayat ialah ayat yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ingat lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu dalam ayat-ayat yang keberapa? Ayat ke-17. Kemudian dalam ayat yang ke-22. Kemudian dalam ayat yang ke-32 dan yang keempat berada dalam ayat yang ke-40 alhamdulillah ya. Dan kita dah huraikan minggu lepas, maknanya kita kaitkan ya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri ini yang bermaksud dan demi sungguh benar kami yakni Allah telah mempermudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk az-zikir. Dan kita dah pecahkan makna az-zikir itu boleh membawa 4 maksud dari segi bahasa, iaitu yang pertama zikir maknanya sebutan, zikir boleh makna ingatan, zikir boleh makna ilmu pengetahuan, dan zikir juga boleh bermakna peringatan dan pengajaran. Dan kita dah pecahkan 4 kemarin. Masih ingat tuan-tuan puan-puan sekalian? Jadi insya-Allah kita lihat balik rajahnya. Hari ini alhamdulillah pihak penganjur dah siapkan untuk saya, canggih tuan-tuan puan-puan sekalian ya, ada iPad-nya screen, tak pakai whiteboard. Tapi ini kali pertama saya cuba insya-Allah ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah
berikan ganjaran yang mulia kepada yang berusaha menyediakan peralatan-peralatan ini, insya-Allah untuk manfaat kita bersama ya. Tapi saya minta maaf terlebih dahulu kalau tulisan saya tak cantik, sebab tak biasalah saya ni orang kampung, orang tua-tua ni mana pandai biasa pakai benda-benda canggih seperti ini. Tapi kita cuba insya-Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Kita katakan kemarin kita baca daripada surah Al-Qamar ya, surah Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qamar ya, dalam juz yang ke-27, iaitu kita lihat ayat, ada 4 ayat yang sama bunyinya, kandungannya, iaitu ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, kemudian ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Boleh tuan-tuan? Lebih kurang macam tulisan darjah 3 tak apalah ya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir ya. InsyaAllah kita tenang-tenang subuh-subuh ini. Cuaca pun masih sejuk lagi. InsyaAllah kita lihat satu persatu ya. Jadi kita katakan kemarin bahawa kalimat az-zikir ini yang kita lihat, kalimat az-zikir ini ya. Az-zikir ini ada 4 makna dari segi bahasanya. Ada yang pertama maknanya sebutan. Ingat lagi tuan-tuan. Kemudian yang kedua kita kata ingatan. Yang ketiga zikir ini maknanya kita katakan ilmu, pengetahuan ya. Dan yang keempat zikir maknanya peringatan ataupun pengajaran. Alhamdulillah. Jadi kita kata kemarin, Allah Subhanahu wa taala kata sungguh benar demi kami telah mempermudahkan Quran itu untuk zikir. Jadi kalau kita kata zikir itu maknanya untuk bacaan ataupun sebutan, maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Quran itu Allah jadikan satu kitab yang mudah dibaca. Ya, yang mudah dibaca. Tak pelik. Ya, tidaklah sampai tersangkut mati kutu ataupun sampai jalan buntu tak boleh bunyi langsung, tak ada sound langsung boleh keluar. Walaupun bagi orang-orang yang bukan berbangsa Arab, yang tidak berbahasa Arab, masih boleh baca Al-Quran dengan baik. Kemudian kita kata kalaulah lidzikri ini bermakna ingatan, maka maksud ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menjadikan Al-Quran satu kitab yang mudah dihafal, boleh dihafal. Sekali lagi kita katakan walaupun kita ini bukan berbangsa Arab dan tidak berbahasa Arab, boleh dihafal ya. Kemudian kalaulah lidzikri ini bermaksud ilmu, makna yang ketiga, maka kita katakan kemarin maksud ayat ini ialah Allah telah menjadikan Quran sebagai satu kitab yang mudah difahami dan dimengertikan isi kandungannya. Dan yang keempat, kalaulah kita maknakan lidzikri ini sebagai peringatan ataupun pengajaran, maka maksud ayat ini ialah bahawa Al-Quran itu Allah jadikan sebagai satu kitab, walaupun bahasanya mungkin bukan bahasa kita, tetapi bila kita baca, kita dah faham artinya, mudah sekali untuk kita jadikan sebagai peringatan dan pengajaran, untuk kita jadikan sebagai pegangan sepanjang kehidupan kita. Ya, baik. Kemudian kita pecahkan itu juga kemarin, kita kata dalam keempat-empat ini, ya, ada 2 bahagian ya. Yang pertama memang Quran itu sendiri sebagai kitab yang ni apa benda ni? Sekejap ya. So, kitab yang mudah. Quran itu sendiri Allah jadikan sebagai kitab yang mudah. Tapi maksud yang kedua juga ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia kalau manusia ingin mengambil 4 ini daripada Al-Quran. Jadi Quran itu sebagai kitab itu secara mudah. Dan yang kedua, Allah juga mudahkan kalau manusia ingin, mahu dan sudi.
ya, untuk mengambil kitab itu dengan 4 tujuan tadi. Jadi maksud yang kedua ialah dari segi apa? Dari segi taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taufik ataupun pimpinan Allah, ya, pimpinan Allah. Jadi Quran tu mudah, Allah jadikan Quran itu sendiri mudah, dan Allah, maksud Allah mudahkan juga ialah Allah berikan taufik pimpinan kepada manusia ini. Kalau manusia ini sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan jalannya untuk mendapat keempat-empat itu tadi, ya. Itu yang kita bincangkan kemarin, ya, dalam ayat-ayat yang 4. Baik. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum kita pindah kepada ayat yang lain, saya nak tambah ada lagi 3 makna, ya, maksud daripada ayat-ayat 17, 22, 32 dan 40 surah Al-Qamar yang Allah ulang-ulang ini. Ya, jadi indah tuan-tuan, dia 4 ni kalau kita baca, kita ulang, malah saya rasalah baguslah kalau orang yang pandai tulisan khatnya, ya, ada buat bisnes frame ke perhiasan dinding, jadikanlah ayat ni sebagai antara ayat perhiasan di rumah kita. Jadi bila kita duduk balik kerja ke, duduk lepas solat ke, duduk santai berehat dengan keluarga kan, lebih kurang kan, kita tengok dinding kita ada ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah, kita dah faham maknanya kan, insya-Allah, ya. Bukan setakat kita tak ayat tu untuk alau jin hantu jembalang aja, tak, untuk ingatkan diri kita. Tengok, Allah dah mengatakan sungguh benar Allah dah mudahkan Quran ini untuk apa? Untuk kita baca. Ada tak orang nak beringat, kata Allah, fahal mim muddakir? Malu kita dengan Allah. Allah jadikan Quran mudah dibaca. Aku ni malas pula nak baca Quran. Allah ni dah mudahkan Quran untuk hafalan. Aku ni malas pula, tak pernah nak tambah-tambah ayat yang aku dah hafal. Balik-balik 3 kul aja. Ya kan? Allah dah jadikan Quran ini satu kitab yang mudah untuk difahami. Aku ni macam malas nak datang kelas-kelas mempelajari isi kandungan ayat. Jadi malu bila kita lihat ayat ni terpampang di rumah kita, depan mata kita, kita dah faham maknanya, tetapi Allah memanggil, Allah menjemput, mengundang kita. Fahal mim muddakir, wahai hamba-Ku, ada ke tidak yang sudi nak mengambil peringatan daripada ayat-ayat aku ini, daripada kitab suci yang aku turunkan ini, ya. Jadi itu sebagai teguran kepada kita. Cantik kalau kita letak di dinding. Tapi macam saya katakan tadi, saya nak tambah lagi 3 makna, ya, dari sudut yang berbeza akan pengertian ayat ini supaya lebih luas lagi, ya. Ini yang dapat saya cari dan ini yang saya dapat fikirkan. Jadi semua sekali ada 4, ya, yang kita dah bincang kemarin. Sebutan, ingatan, ilmu dan peringatan, itu 4 sebagai satu kategori. Itu kategori yang pertama, ya, dari sudut makna az-zikirnya, ya. Baik. Saya nak mengajak lihat kepada makna yang berikutnya, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ini boleh kita padam, ya. Mari kita lihat macam mana saya nak padam ni. Kita nak padam semua. Tak apalah, kita pindah muka surat yang baru. Ayo. Wah, canggih kan tuan-tuan kan? Masya Allah. Okey, saya pindah ke bawah lagi. Ya, makna yang kedua. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah sungguh benar demi kata Tuhan, kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk menjadi az-zikir, ya, untuk menjadi peringatan, pengajaran, ya, pengetahuan dan kesedaran kita. Apa maknanya tuan-tuan? Makna yang berikut ialah, saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian lihat balik kepada ayat pertama surah ini. Ya. Kita ni kalau baca Quran, nak faham sesuatu ayat, itu jangan ambil ayat tu sendiri begitu saja, ya. Kita baca, kita jumpa satu ayat, kita nak faham, kita tebuk keluarkan ayat tu, kita tengok ayat tu sendiri saja. Jangan. Kadang-kadang kita kena lihat ayat itu dalam surah tersebut, cerita besarnya pasal apa, ya. Ayat-ayat sebelum ayat itu cerita pasal apa, ataupun ayat-ayat yang datang selepas ayat itu bicara tentang apa. Nanti kita akan dapat gambaran lebih luas, sebab dia akan ada kaitan, ya, dengan ayat-ayat lain dalam surah yang sama, ya. Takkanlah kita kata kalau katalah dalam sebuah surah itu ada 80 ayat sebagai contoh. Takkanlah ayat pertama dengan ayat ketiga tak ada kena-mengena langsung. Takkanlah ayat ketiga dengan ayat 12 tak ada kena-mengena langsung. Bila dia letakkan dalam satu surah, seperti mana yang diatur oleh Allah dan dikhabarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letak ayat ni lepas ayat demikian, ataupun letak ayat ini sebelum ayat demikian. Itu telah diatur kerana ada kaitan antara ayat-ayat ini. Ya, jadi saya nak mengajak kita untuk melihat ayat-ayat yang 4 tadi tu, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya nak kaitkan dengan pangkal surah. Ya, tengok ayat yang pertama surah Al-Qamar. Apa ayat pertama ni tuan-tuan dan puan sekalian? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Apa makna iqtarabatis sa'atu wansyaqqatil qamar? Wansyaqqal qamar. Iqtarabat maknanya telah hampir. Dah dekat dah masanya. Dah dekat apa? As-sa'ah, iaitu hari kiamat. Ya, jadi surah Al-Qamar ini Allah mulakan dengan memberitahu kepada manusia, terutama kita yang beriman ini, bahawa hari kiamat tu tak lama lagi akan berlaku. Ya, iqtarabatis sa'atu, dah hampir dah waktu kiamat itu. Sama ada as-sa'atu kat sini kita nak maknakan sebagai hari kiamat yang besar nanti, iaitu hari penghabisan, di mana akan dihancurkan bumi, bulan, matahari, manusia semua akan dimatikan serentak, kemudian sampai masanya dibangkitkan kembali serentak, ya kan? Itu mungkin boleh makna as-sa'ah, hari kiamat. Tetapi boleh juga makna as-sa'atu itu ialah saat kiamat yang kecil bagi setiap insan. Tuan-tuan dan puan sekalian, setiap manusia kita akan berhadapan dengan saat yang kecil kita masing-masing, ya, ataupun kiamat kita yang kecil masing-masing. Apa kiamat kita yang kecil? Iaitu ajal dan maut kita, ya. Jadi kalaulah maknanya ajal maut itulah yang dimaksudkan dengan as-sa'atu ini, maknanya ajal maut setiap insan itu sebenarnya dah dekat. Tak lama, ya. Kita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, walaupun kita rasa kita ni muda, kita ni sihat, ya, semuanya hidup sempurna, tak adalah keperitan, kesengsaraan, tak ada bahaya, tak ada cabaran apa sangat. Tapi hakikatnya kita tak tahu bila kita akan jumpa dengan ajal kematian kita. Ya? Dalam masa yang sama, kita tahu ajal kematian itu pasti akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup insan, setiap yang pasti akan datang, garanti 100% akan tiba dan muncul, tetapi tidak tahu bila masanya, itu sebenarnya benda yang tak jauh. Benda yang tak jauh. Sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, walaupun Allah tentukan hidup kita lagi 30 tahun ke, lagi 40 tahun, tapi sebab kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila. Maka bagi seorang insan, dalam hati dan perasaannya sepatutnya wujud satu perasaan bahawa kemungkinan sekejap lagi aku mati. Kemungkinan malam ni aku mati. Kemungkinan besok pagi aku tak sempat bangun. Ya, kemungkinan lagi 3 hari aku akan pergi meninggalkan dunia ini. Dengan segala macam kesibukan kita, macam-macam urusan kita, ya, macam-macam benda yang kita nak capai, nak lakukan dalam kehidupan ini, rasanya lagi 3 hari itu pun dah cepat sangat, dah hampir sangat kematian akan datang kepada kita. Ya, jadi begitu hakikat sebagai insan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran hidup ni singkat sebenarnya. Hidup kita singkat, umur kita tak panjang. Ya, diisi dengan waktu rehat kita dah tolak tepi dah. Waktu kerja kita dah tolak tepi dah. Waktu kita ni bersantai dah tinggal apa sajalah masa kita nak beribadat. Apa sajalah masa yang tinggal untuk kita buat bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu satu makna. Iqtarabatis sa'atu maknanya saat kematian sebagai kiamat yang kecil itu dah hampir. Tapi kalau maknanya saat di sini ialah hari akhirat yang sebenar-benarnya, itu pun kata Allah Subhanahu Wa Taala dah hampir juga. Kenapa? Sebab bila turun Al-Quranul Karim, itu menandakan bahawa selepas itu tidak ada kitab yang lain lagi. Dan selepas itu sudah tidak ada nabi ataupun rasul yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lain lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang adalah nabi yang terakhir, dan kita adalah umat yang terakhir. Jadi dalam masa walaupun kita rasa dah 1400 tahun Ustaz berlalu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya lah bahawa kitalah ini umat yang akan terakhir, ya, yang akan sampai masanya nanti akan menerima kedatangan hari kiamat. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tempoh yang tinggal daripada turun Al-Quran sampai berlaku kiamat yang sebenarnya itu tempoh yang sangat singkat, yang kita tak tahu bila. Ya, jadi bagi orang beriman, dia akan ambil iktibar, dia akan beringat, dia akan sibuk berusaha untuk siapkan bekalan, dia tidak akan terus lalai, tertipu hayal dengan kehidupan dunia. Dia tidak akan ada sangkaan dalam dirinya satu khayalan bahawa wah, inilah dunia tempat aku tinggal selama-lamanya. Tak akan wujud perasaan itu. Ya, tak akan ada khayalan itu dalam benak seorang yang beriman. Sebab dia tahu hari kiamat bila-bila masa akan muncul dan tiba, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pertama ini, wansyaqqal qamar, dan terbelah bulan.
Dan telah terbelah bulan. Apa maksud terbelah bulan kat sini? Kalau kita lihat, majoriti, hampir kesemua ahli tafsir mengatakan maksud kalimat wansyaqqal qamar dan telah terbelahlah bulan itu merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah sebelum hijrah. Ya. Itu kan kita tahu bahawa di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kan, pada satu ketika bulan itu diizinkan oleh Allah untuk terbelah. Ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika dingoyok-ngoyok lah kata orang Jawa tu, ya, diminta-minta, didesak-desak, ya, oleh orang-orang Quraisy di Mekah, mengatakan, ya Muhammad, kalau kau betul seorang nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, kalau betul kau seorang nabi, ya, buatlah sesuatu yang kita kalau lihat kami akan terus percaya, ya, bahawa tak mungkin kau ni seorang penipu, kau ni pasti seorang nabi dan rasul, ya. Mereka ngoyok, mendesak-desak, minta Nabi buat sesuatu yang di luar kemampuan akal untuk memahami, ya, untuk melihat sesuatu yang kita kata magic, sesuatu yang luar biasa, ya, sebagai bukti kebenaran apa yang didakwa ataupun disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Maka dengan izin Allah pada ketika itu Allah telah membelah bulan menjadi dua bahagian, dan seluruh orang Mekah yang ada ketika itu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat bulan itu terbelah. Ya, itu dah kita tahu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada segelintir ahli tafsir, ya, terutama sekarang ini mereka yang punya kecenderungan untuk menolak hadis, ya, ada golongan kita kata ingkar sunnah ke namanya, ataupun golongan Quraniyun yang hanya nak pegang dengan Quran. Ada sebahagian yang mengatakan ini bahasa bukan bahasa betul-betul menunjukkan bulan dah terbelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kiamat itu dah dekat. Nanti bila dah betul-betul dekat kiamat, bulan akan terbelah. Seperti mana matahari akan terbit bergerak daripada barat ke timur terbalik. Bumi akan bergoncang, langit akan berguguran, bintang-bintang terbelah, itu pecah ini, termasuklah bulan akan terbelah. Itu pendapat sebahagian ahli tafsir, tetapi segelintir. Ya, sebab kebanyakannya merujuk kepada riwayat-riwayat yang tersebut dalam kitab-kitab hadis, riwayat-riwayat yang sanadnya sahih, antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallah tentang peristiwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku sebagai satu mukjizat, ya, dan sebagai kita kata respon kepada desakan-desakan orang Quraisy di Mekah. Allah membelah bulan sehingga dapat dilihat oleh orang-orang yang pada waktu itu menyaksikan, ya. Nah, jadi ayat ini, ayat pertama surah Al-Qamar. Ayat pertama dah cerita tentang satu mukjizat, iaitu terbelahnya bulan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan oleh Allah itu bukan hanya satu. Ada banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Dan bila kita kata mukjizat, maknanya perkara-perkara yang mencabar logik, akal, pemikiran manusia. Bila berhadapan dengan peristiwa tersebut, perkara itu sampai manusia ini tak mampu nak menafikan lagi. Ya, sampai manusia bungkam, mulutnya dah tak boleh nak melawan lagi. Ya, melihat benda tu di luar kebiasaan akal fikiran kita. Ya, beyond logic, beyond kita kata mental explanation, dah tak boleh lagi nak terangkan. Ya, macam mana bulan boleh terbelah? Macam mana ada ketikanya Nabi itu keluar air daripada celah-celah jari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah. Jadi ayat ini, surah ini dimulakan dengan ayat tentang mukjizat. Begitu dengan nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu juga, ya, masing-masing ada mukjizat-mukjizatnya yang tertentu. Nah, tetapi kalau kita melihat semua mukjizat itu, dia berlaku pada waktu itu, di tempat itu, di hadapan kumpulan manusia itu. Nampak tuan-tuan? Ya. Selepas zaman itu ataupun selepas hari tersebut, selepas tempoh mukjizat itu, dah tak dapat disaksikan lagi oleh sesiapa pun manusia yang datang kemudian. Ataupun kalau pada zaman itu sendiri, dia tidak dapat disaksikan oleh manusia di tempat lain. Dia hanya dilihat, ya, disaksikan, dilalui, dialami oleh orang pada tempat itu sahaja. Ya kan?
Jadi daripada mukjizat itu diharapkan bahawa manusia yang masih banyak mempersoalkan akan terima dan beriman. Manusia yang masih kufur tak nak percaya diharapkan akan tunduk dan percaya, ya. Kecuali kalau seperti mana orang-orang Quraisy dah nampak mukjizat terang-terangan begitu sekali, akhirnya mereka menafikan. Mereka kata ini semua sihir kau ya Muhammad, kata mereka. Nampak tuan-tuan? Ya, hati kalau dah buta macam itulah. Minta konon, minta bukti. Dah tunjukkan bukti mukjizat berlaku depan mata pun malah mereka mengatakan ni semua sihir, yang kau hanya seorang penipu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalaulah segala mukjizat yang Allah berikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan umat manusia agar mahu beriman, kalau semua mukjizat dalam bentuk seperti itu, apa jadi pada kita ni? Macam mana dengan keperluan kita nak menyaksikan bukti benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan zaman kita datang dah lepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mampu mendengar cerita. Kita dengar cerita ada mukjizat Nabi belah bulan dengan izin Allah. Tapi kita tak dapat menyaksikan, dah berlalu dah. Peluang kesempatan tu dah habis. Kita hanya mendengar cerita riwayat bahawa Nabi itu antara mukjizatnya keluar air daripada celah-celah jari Nabi. Tapi kita tak dapat menyaksikan, kita tak dapat melihat, kita tidak dapat melalui pengalaman itu first hand. Pada waktu itu secara langsung, ya kan? Sebab dah berlalu. Benda yang sebagai bukti kebenaran dakwah seorang Nabi dan Rasul yang begitu penting, sebab kalau kita percaya selamat dunia akhirat. Kalau kita tak nak percaya akan dapat azab neraka nanti. Na'udzubillah. Tu benda penting. Nak percaya tu satu benda yang critical, of utmost importance. Ya? Jadi macam mana kita sebagai manusia yang datang lepas Nabi SAW tapi tak dapat lihat mukjizatnya? Macam mana kita nak ambil sebagai peringatan? Nampak tuan-tuan? Macam mana kita mampu mengambil apa yang Nabi sampaikan daripada mukjizat tadi? Macam mana kita nak ambil sebagai satu pengajaran untuk kita? How can we take that as a lesson and reminder to us? Padahal kita tak dapat menyaksikan lagi mukjizat itu. Ya? Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut apa dalam ayat yang 4 ayat tadi dalam surah Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah kata, wahai manusia, kami dah mudahkan untuk peringatan kamu, untuk kamu ambil sebagai pengajaran, iktibar, ya, untuk kamu jadikan sebagai pegangan. Kami mudahkan. You don't have tak payah menanggung beban mempersoalkan kenapa, sebab mukjizat sebagai bukti cuma kita dapat dengar ceritanya aja. Tak. Allah kekalkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Al-Quran ini sebagai bukti dan tandanya. Al-Quran ini Allah kekalkan sampailah zaman kita, walaupun dah 1400 tahun selepas Nabi SAW, dan akan Allah kekalkan sampai hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk mudah kita ambil pengajarannya. Ya kan? Kita nak ambil pengajaran, peringatan melalui apa? Menyaksikan bulan terbelah dah habis. Tak berkesempatan kita. Melalui apa? Melalui makanan yang sikit. Allah masuk Nabi SAW, Nabi Muhammad masukkan tangan dalam kantung gandum, kemudian cukup buat roti bagi semua ratusan sahabat yang ada makan, semuanya kekenyangan. Tak dapat kita saksikan lagi. Macam mana kita nak ambil pengajarannya? Ya, sebab dah berlalu. Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Jangan bimbang wahai manusia, walaupun yang datang lepas Nabi Muhammad SAW, Allah mudahkan sebagai peringatan kita, untuk pemahaman dan penghayatan kita, untuk kita renungkan, untuk kita fikirkan, untuk kita jadikan pegangan hidup supaya kita dapat panduan Tuhan selamat dunia akhirat hari penghabisan pun dengan cara macam mana? Allah dah mudahkan melalui Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Quran. Kita dah tak payah lagi nak cari kat manalah perahu Nabi Nuh, sibuk-sibuk nak cari. Daripada kayu apa? Betul ke kayu koka ke apa ke? Tak payah. Pasal itu bukan mukjizat untuk kita dah. Itu mukjizat yang dah berlalu. Tak payah sekarang kita nak buat expedition, nak panggil apa? Indiana Jones ke apa ke, nak cari apa? Cari tongkat Nabi Musa. Dah tak payah lagi. Ya kan? Sebab apa? Itu semua hanya akan menyusahkan kita. Benda yang belum tentu kita boleh jumpa. Tapi Allah mudahkan. Nak jadi peringatan mudah wahai manusia. Ada kat mana? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri.
Kami dah mudahkan Quran ini menjadi peringatan, menjadi pengajaran, menjadi kandungan ilmu dan pengetahuan untuk jadikan pegangan wahai manusia. Tak ke tak nak? Fahal mim muddakir. Maka ada ke tidak yang sudi nak beringat? Allah tanya. Nah. Ya, jadi itu kita kata huraian makna dan maksud ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir yang kedua. Ya, itu maksud yang kedua. Okey tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Alhamdulillah. Nah, makna walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir yang berikutnya. Tuan-tuan, kita lihat. Kemarin kita ada baca ya dalam surah-surah yang sebelum ini bagaimana orang-orang Quraisy mempersoalkan tentang hakikat bahawa manusia itu selepas mereka mati satu masa akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk perhitungan pada hari kiamat. Ya. Jadi mereka persoalkan macam mana kita dah mati, kita dah hancur, tubuh dah dimakan tanah. Ingat tak surah-surah yang kita baca kemarin, ayat-ayat yang kita bincangkan kemarin? Macam mana dah jadi tanah? Ya Muhammad, kau kata boleh hidup balik, dah tinggal tulang pun dah tak nampak bekas lagi dah akan timbul ataupun akan dihidupkan kembali. Mustahil. Dzalika raj'un ba'id, kata mereka kan kemarin. Itu satu mati hidup semula yang mustahil, tak mungkin berlaku, kata mereka. Kita lihat responnya bagaimana dalam ayat-ayat itu. Dalam Al-Quran banyak bertaburan ayat-ayat yang sedemikian. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia berfikir. Merenungkan apa? Merenungkan untuk melihat alam sekeliling kita. Ingat ayat kemarin yang kita baca? Allah ajak kita lihat tentang hujan yang diturunkan dari langit. Tengok langit itu Allah bangunkan, Allah dirikan bagaikan sebuah bangunan tanpa tiang tapi kukuh. Lihat pada gunung, bagaimana gunung itu menjadi tiang yang stabilkan, kita kata meneguhkan bumi ketika bumi ini bergerak. Lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan yang segar, mekar, selepas turun hujan membasahi bumi, sampaikan tanah yang dah mati, tandus, gersang, sekian lama boleh hidup kembali subur. Kan? Allah mengajak dalam ayat-ayat yang lain, lihat pada kejadian lautan, lihat pada isi yang ada dalam lautan, lihat akan bulan dan bintang, pergerakannya, lihat akan kehidupan kamu sebagai insan, bagaimana kamu dijadikan dalam rahim ibumu, ya. Lihat pada bintang, lihat kepada haiwan. Allah suruh kita buat apa, tuan-tuan puan-puan sekalian? Suruh kita merenung. Merenung melihat apa? Melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, Allah turunkan Al-Quran. Lihat tuan-tuan ya. Allah turunkan Al-Quran. Allah bukan setakat jadikan Quran ini sebagai satu kitab yang suruh kita fokus tumpukan hanya pada ayat-ayat yang terbaca, yang tertulis, tercatat, yang kita baca, kita hafal ni sahaja, tak. Ya. Dia bukan satu ayat, okey, ya. Allah kata, "Nah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau sampaikan pada umatmu, pada manusia ni baca Quran, renung Quran ni ayat-ayat ni saja." Kat situlah segala perintah Allah, di situlah segala larangan Allah, di situlah segala cerita Allah nak sampaikan, di situlah segala bukti, tak. Allah kata baca Quran. Kita baca Quran, Allah mengajak dalam Quran kepada ini untuk kita manfaatkan panca indera kita. Mata yang Allah jadikan untuk kita melihat. Lihat keadaan sekeliling yang ada. Telinga untuk mendengar. Dengar apa yang dapat kita dengar menjadi peringatan kita bersama. Allah suruh kita renung. Allah suruh kita fikirkan. Allah suruh kita gunakan akal. Allah suruh kita ini tadabbur, tafakkur. Macam-macam dia. Afala ya'qilun, afala yubsirun, afala yatafakkarun. Macam-macam ayat Allah ajak kita. Ya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tu yang setiap minggu kita dengar dalam salat Jumaat kita dibacakan oleh Pak Imam dalam rakaat kedua lepas Fatihah. Ya, surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tak tengok ke manusia kepada unta, macam mana unta dijadikan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, macam mana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, macam mana gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa manusia tak merenung kepada bumi bagaimana terbentang dihamparkan. Allah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Quran ini satu kitab yang menyuruh kita memanfaatkan our capacity, kemampuan-kemampuan kita, keupayaan-keupayaan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia. Allah anugerahkan keupayaan untuk melihat, manfaatkan, kata Allah.
Mana kita dengar perintah itu? Dalam Al-Quran. Allah berikan kita kemampuan untuk mendengar. Manfaatkan. Allah berikan kita keupayaan untuk buat pilihan. Ayo manfaatkan buat pilihan yang baik berdasarkan hati kamu, yang mana secara semula jadi fitrah manusia punya hati ini cenderung pada yang baik. Manusia bukan cenderung pada yang jahat, tak. Jadi manfaatkan fitrah perasaan yang murni yang ada dalam dirimu itu. Manfaatkan akal untuk kamu merenung, ya, mencari jawapan, ya, menerobos segala kita kata sempadan-sempadan ilmu yang kalau kita tidak usahakan, kita akan terus terperosok di dalam kita kata kejahilan-kejahilan kita yang sedia ada, ya. Jadi begitu Allah kata walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Lihat, kami dah mudahkan Quran untuk apa? Untuk kamu beringat, untuk kamu merenung, untuk kamu jadikan iktibar, untuk kamu renungkan, kamu fikirkan, jadikan pengajaran. Melalui apa? Quran suruh kita melihat alam sekeliling kita. Jadi sebab itu bagi orang yang beriman, kitab daripada Allah untuk dia bukan setakat kitab Quran yang dibaca ini saja. Sebab dalam Quran yang dibaca, Allah suruh kita melihat kitab yang lebih besar, yang terbentang. Kitab yang terbuka muka suratnya. Apa dia? Inilah alam sekeliling kita. Dunia kita, kejadian kita, makhluk Allah yang lain, langit, bumi, bulan, bintang. Ini semua adalah kitab Allah yang besar. Untuk kita baca, kita lihat. Daripada situ kita akan lihat, subhanallah, rupa-rupanya benar Al-Quran ini. Ya, bila kita lihat yang besar, kita baca ayat Allah. Kita lihat matahari, ada ayat pasal matahari. Ada kita lihat lautan, ada ayat tentang lautan. Kita lihat lebah, ada ayat tentang lebah. Kita lihat apa lagi, ya? Binatang ternak, ada ayat tentang binatang ternak. Kita lihat diri kita ini, kejadian kita sebagai insan. Ada ayat suruh kita renungkan bagaimana kita ini dijadikan oleh Allah daripada satu bentuk ke satu bentuk dalam rahim ibu sebelum kita dilahirkan lengkap sebagai insan dan manusia. Ya kan? Subhanallah. Sebab itu Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami dah mudahkan Quran untuk kamu beringat. Sebab Quran mengajak kamu berfikir. Quran mengajak kamu merenung. Kata Allah, fahal mim muddakir. Maka wahai manusia, wahai hamba-hambaku, ada ke tidak yang sudi nak beringat? Kata Allah. Allah panggil, Allah jemput, Allah undang kita. Sahutlah jemputan dan undangan Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Jadi kita katakan tadi yang ini, ya, ini semua kita kata sekejap, ya. Saya kasih warna lain lah. Warna purple, kasih besar sikit. Jadi ini semua yang kita kata minggu lepas, ini sebagai yang nombor 1. Ya, maksud walaqad yassarna lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian maksud yang kedua, kita nak katakan di sini maksud kedua, biar nampak besar. Dan yang ketiga saya dah bentangkan tadi ialah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud yang kedua kita katakan kaitan dengan mukjizat Quran sebagai mukjizat zat kekal, kan, ya, dan relevan kepada manusia sepanjang zaman. Makanya therefore, kita kata therefore ya kan, mudah Quran, mudah menjadi peringatan. Ya kan? Sebab sebagai mukjizat dia kekal sampai sekarang. Kemudian yang ketiga kita baru sebut tadi ialah Quran mengajak sekejap. Manusia, mengajak manusia apa? Mengajak manusia gunakan, kan, panca indera dan akal untuk merenung. Ini dah shorthand sangat, takut tuan-tuan tak nampak pula saya tulisnya. Merenung alam
yang dijadikan Allah. Boleh tuan-tuan? Ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Demi sekata Allah, sungguh benar kami telah mudahkan Quran sebagai peringatan. Sebab Quran mengajak kita melihat apa yang ada sekeliling kita. Jadi, ada satu fenomena alam, Allah turunkan ayat, dan semasa ke semasa Allah buka sedikit demi sedikit, satu lapis demi satu lapis, rahsia-rahsia alam dan rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran. Sampai satu masa, Masya Allah, ya kan? Kita dapat mengambil peringatan dan kita faham maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ini saya suka sebut dalam kuliah-kuliah ke ceramah ke kalau sebut tentang tentang mukjizat ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat menceritakan bahawa manusia ini kalau dia masuk dalam lautan yang dalam, ya atasnya berombak, dalam lautan tu ada ombak. Ya kan? Kata Allah, kalau masuk dalam lautan yang dalam, ya, permukaan lautan itu ada gelombang, dalam laut yang dalam pun ada gelombang lagi, manusia itu akan jadi terlalu gelap. Sampaikan di dalam lautan yang seperti itu, si manusia yang menyelam ini, kalau dia keluarkan tangannya sendiri, ya, dia hampir-hampir tidak dapat melihat tangannya sendiri. Pasal terlalu gelap, tuan-tuan. Ya, lam yakad yaraha. Kalau dia keluarkan tangannya, hampir-hampir dia tak nampak tangannya sendiri. Ini Allah sebut sebagai satu perumpamaan bagi orang-orang yang memilih kekufuran dalam hidup. Tak nak beriman. Dia biarkan dirinya terus bergelumang dalam kegelapan. Dia tak nampak dah. Mana hak, mana benar, mana salah, mana batil, tak dapat bezakan. Pasal dia yang pilih untuk berada dalam kegelapan. Allah kata, umpama orang yang berada dalam lautan yang begitu dalam. Ya, permukaannya ada ombak, dalam lautan ada ombak, gelap sekali. Kalau dia keluarkan tangannya, hampir-hampir tak dapat melihat. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ni diturunkan 1400 tahun yang lalu. Zaman itu, mana ada manusia yang ada kemampuan, yang ada alat, yang ada kecanggihan teknologi pada waktu itu yang boleh menyelam lautan yang terlalu dalam, yang masa kat dalam itu sebenarnya terlalu gelap sebab cahaya matahari tak dapat sampai langsung ke dalam dasar lautan yang terlalu gelap. Waktu itu orang kalau menyelam, dia kena bawa lampu untuk menyelam. Kalau dia tak buka lampu yang dia bawa, dia tak nampak apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang yang menyelam kalau keluarkan tangannya sendiri pun susah nak lihat tangan, pasal terlalu gelap. Ya, kemudian saintis juga telah mengkaji bahawa sebenarnya ombak ataupun gelombang itu bukan setakat yang ada di atas permukaan air kerana ditiup angin dan sebagainya, tidak. Tetapi di dalam lautan, peringkat yang tertentu, kedalaman yang tertentu, there are waves inside the ocean, ya. Ada gelombang, ada ombak sebenarnya di dalam lautan yang dalam. Sebelah dalam ada ombak lagi. Jadi kalau ombak berlapis, ombak dalam sekali, cahaya matahari tak dapat menembus. Sampai ke manusia keluarkan tangan pun tak nampak. Malah sekarang ini kalau kita lihat saintis-saintis yang telah berupaya menyelam lautan yang begitu dalam, ada laut-laut yang tertentu, tasik-tasik yang tertentu, mereka menjumpai makhluk-makhluk hidupan dalam lautan yang dulu tak pernah manusia tahu ada wujud, iaitu binatang-binatang yang tak ada panca indera melihat. Dia sama ada memang ikan tertentu, makhluk hidupan tertentu dalam laut yang tak ada mata langsung, ataupun ada mata tapi tidak dapat melihat. Sebab apa? Sebab sepanjang hidupnya, fitrahnya hidup dalam alam yang tak ada cahaya langsung. Begitu, subhanallah. Ya kan? Jadi bila kita jumpa ayat ni, lihat. Kan kita kata tadi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah dah mudahkan Quran sebagai peringatan, ya, yang membawa kesedaran dan keinsafan. Jumpa ayat seperti ini, sampai satu masa Allah buka ilmunya, Allah kasih pengetahuannya, manusia menerokai, jumpa, kita dapat faham, subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW menyampaikan ayat tersebut. Pada waktu itu tak mungkin ada manusia siapapun yang tahu itu sebagai satu hakikat alam dalam lautan. Maka apakah mungkin kita masih nak biarkan diri kita ragu-ragu, dihasut oleh orang-orang yang mempersoalkan kebenaran Al-Quran itu sebagai kitab yang memang wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu sebagai peringatan kepada kita, insya-Allah. Nah, sedikit lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian kita kata ada 4, ya. Nah, yang keempat. Masya-Allah. Yang keempat sekarang ni.
Keempat. Apa maksud walaqad yassarna lidzikri fahal min muddakir? Empat saya pun nampak lain macam je ni. Nombor 4. Nombor 4. Lihat tuan-tuan ya. Kita katakan tadi, perhatikan. Kita lihat semula ayat walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat yang ke berapa tadi kita kata 17. Saya tulis lagi sekali ya, ayat yang ke-17. Ayat 17. Kemudian ayat 22. Ayat 32 dan ayat yang ke-40 ya, 4 ayat ni. Antara 4 ayat ni kita lihat, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan cerita apa? Lihat. Ayo, saya nak tengok, ajak tuan-tuan puan-puan sekalian. Ayat yang ke-17 dulu. Tengok ayat yang ke-17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ada? Baik. Sebelum ayat 17 ini, kalau kita lihat ayat-ayat cerita tentang Nabi Nuh dengan kaumnya. Itu bermula dengan ayat yang ke-9. Tuan-tuan, ayat ke-9. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana. Nampak? Cerita tentang Nabi Nuh dengan kaum Nabi Nuh. Cerita disambung ayat ke-10, ayat ke-11, ayat ke-13, ayat ke-14, ya. Ayat yang ke-14 tu ada cerita tentang azab Allah turunkan kepada mereka dengan banjir besar tadi. Dah habis kisah Nabi Nuh selama beberapa ataupun sepanjang beberapa ayat ini, Allah tutup dengan menyebut walaqad yassarna lidzikri fahal mim muddakir. Nampak tuan-tuan? Ya. Nah, jadi kalau okeylah kita bayangkan gini ya. Ya nanti. Silap saya. Kita buang ni dulu. Baik tuan-tuan. Ayat yang ke-17 ya, kita kata ayat 17. 17 terlebih dahulu. Sebelum ayat 17 ini, sebelumnya kisah siapa? Kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Sampai dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan? Habis cerita kisah Nabi Nuh, Allah kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami dah mudahkan Quran sebagai peringatan. Ada ke tidak yang mahu beringat? Lepas ayat 17, kalau kita baca ayat 18 pula, lepas 17. Kisah tentang siapa pula? Firman Allah ayat 18, kadzabat adun, kaum Ad dengan nabi mereka. Siapa namanya? Nabinya? Nabi untuk kaum Ad, Nabi Hud. Dah kisah kadzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur, bagaimana kemudian kami turunkan azab kepada mereka sebagai juga peringatan untuk mereka. Diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lepas ayat 17 kisah siapa pula? Kisah Nabi Hud dengan kaum, namanya kaum apa? Kaum Ad. Nampak tuan-tuan? Baru dah pas kisah Nabi Hud dengan kaum Ad, kita lihat dalam ayat yang ke-22. Allah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nampak? Kan? Lepas ayat 22. Ayat 23 cerita pasal siapa? Ayat 23. Kadzabat Thamud bin nuzur. Kaum Thamud itu telah mendustakan peringatan yang diturunkan oleh Allah. Kaum apa? Kaum Thamud. Siapa Nabi yang Allah utuskan pada mereka? Nabi Saleh. Jadi lepas ayat 22, kisahnya, kisah Nabi Saleh dan kaum Thamud. Nampak tuan-tuan? Ya, sampai habis kisah Nabi Saleh, kita akan jumpa ayat yang berkatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir dalam ayat yang ke-32. Nampak tuan-tuan? Lepas ayat 32, apa ceritanya? Lepas ayat 32, ayat 33 menceritakan kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Nampak tuan-tuan? Lepas ayat 32, kisah siapa pula? Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Nampak tuan-tuan? Datang ayat 40, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
Lihat ayat 41, sambungannya. Ayat 41. Apa firman Allah? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Telah datang kepada Fir'aun dan kumpulannya pengikutnya an-nuzur, peringatan. Ini cerita Fir'aun. Fir'aun dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Nampak tuan-tuan? Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Lihat. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ini berada dihempit ataupun diapit oleh kisah siapa? Mula-mula kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Kemudian Allah kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami dah mudahkan Quran jadi peringatan kan? Ada tak nak beringat? Allah cerita pula Nabi Hud dengan kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum tadi. Dah habis cerita azab, Allah turunkan ke atas kaum Ad. Allah sebut ayat tadi, ayat 22. Kemudian Allah cerita Nabi Saleh pula dengan kaumnya, kaum Thamud yang juga Allah turunkan bala. Allah sambung ayat 32, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian kisah Nabi Lut. Kemudian ayat 40, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kemudian kisah Nabi Musa dan Firaun. Kisah-kisah ini ialah kisah tentang orang-orang yang ingkar terhadap nabi-nabi mereka. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan juga Nabi Musa alaihissalam. Semua kisah azab Allah turunkan kepada yang ingkar. Azab, balak, musibah yang Allah turunkan sampai hancurkan mereka itu sebagai satu peringatan. Supaya mereka itu sebelum turun azab patut takut. Ya. Wahai kaum Nuh, kalau tak nak beriman, kamu akan hancur. Sebagai peringatan. Tak nak beriman, habis Allah hancurkan. Wahai kaum Ad, kalau tak nak beriman, kamu akan hancur, akan musnah. Allah turunkan azab. Peringatan. Tak nak beringat, tuan-tuan. Tak nak beriman juga. Apa jadi? Hancur. Nabi Saleh kaumnya Thamud begitu. Kaum Nabi Lut begitu. Fir'aun dengan tenteranya begitu. Kita? Tuan-tuan, apa peringatan Allah turunkan pada kita? Peringatan Allah turunkan bukan dalam bentuk azab dan balak lagi. Itu peringatan yang Allah turunkan kepada umat-umat yang terdahulu. Allah atur begitu hikmah Allah. Ya, Allah design history hidup zaman manusia, umat-umat yang terdahulu. Peringatan amaran Allah ialah kalau tak nak beriman, Allah turunkan balak. Betul tak nak beriman? Balak Allah turunkan. Peringatan kepada umat selepasnya. Nampak tuan-tuan? Tapi bagi kita dah bukan lagi zaman ataupun generasi yang peringatan untuk kita dan orang lepas kita ialah dengan turunnya azab dan balak musibah. Macam umat-umat yang terdahulu. Antara sebabnya ialah Allah berikan peringatan dalam bentuk yang lebih baik. Bentuk Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami dah mudahkan Quran untuk kamu ini menjadi peringatan kamu, menjadi pengajaran kamu, menjadi amaran untuk kamu. Mudah amaran dalam Quran. Bukan dalam bentuk azab, musibah, balak, kehancuran, kemusnahan macam umat terdahulu. Masalahnya, begini lembutnya Allah untuk kita sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, kata Allah. Adakah tidak kamu, wahai umat manusia yang mahu dan sudi beringat? Adakah tidak, kata Allah. Terpulang pada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanallah. Ya. Kita jangan sampai terlalu sombong, degil dengan Tuhan. Seolah-olah apa? Sikap kita, ya Allah. Ya. Seolah-olah kita tak takut dengan azab daripada Allah. Seolah-olah kita tak takut dengan siksaan daripada Allah. Kau nak turunkan apa? Turunkanlah ya Allah. Allah kata tak. Aku simpan azab untuk akhirat nanti. Bukan kat dunia. Kat dunia Allah kasih kesempatan. Peringatan kita, Allah dah mudahkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ fahal mim muddakir. Nampak tuan-tuan? Ini peringatan, ini maksud ayat 17, 22, 32, 40 yang diapit dengan kisah-kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, Fir'aun yang berhadapan ingkar dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, itu yang saya katakan ada 4 makna bagi apa ni, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Jadi yang keempat kita nak kata tuan-tuan ya, yang keempat ini ialah maksud ayat ini, Quran adalah peringatan ya,
yang jauh lebih baik daripada bala yang diturunkan ke atas umat dahulu. Masya Allah, ya. Itu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nih, peringatan untuk kita, alhamdulillah. Lagi dengan faktor di mana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara doa Nabi kepada Allah ialah supaya kita ni sebagai umatnya tidak dimusnahkan oleh Allah dengan azab, tidak dimusnahkan oleh Allah dengan musibah. Sebab begitu kelembutan dan kehalusan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang terhadap kita umatnya. Allah tunaikan doa Nabi. Allah tak hancurkan kita seperti mana Allah hancurkan umat-umat yang terdahulu. Peringatan untuk kita bukan dalam bentuk bala dan musibah. Peringatan kepada kita indahnya dalam bentuk Al-Quranul Karim. Tapi Allah tanya. Dan pertanyaan Allah ini bagi orang yang mahu mendengar, mahu memikirkan, nak buka pintu hatinya. Peringatan daripada Allah ini bagaikan halilintar, ya, yang menempelak kita kalau kita tahu kita ni lalai. Allah kata apa? Fahal min muddakir, ada ke tidak hamba-hambaku yang sudi nak beringat? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ada rasa malu terhadap Allah, terhadap kelembutan Allah, terhadap keindahan peringatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah tidak mudahkan, tidak menyusahkan Quran untuk kita. Kita yang selalu tunduk dengan nafsu sampai kita rasakan susahnya nak berdampingan dengan Al-Quranul Karim, ya. Jadi begitulah kita kata rumusan kepada 4 makna daripada walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yang pertama daripada maksud zikri dengan 4 pecahannya kita dah bincang kemarin. Hari ini kita dapat lihat yang kedua, Quran sebagai mukjizat, kekal relevan sepanjang zaman. Maka maknanya Quran itu mudah menjadi peringatan kita. Tidak seperti mana mukjizat yang dah tak dapat kita saksikan lagi yang lain. Yang ketiga, maksudnya ialah Quran mengajak manusia gunakan panca indera dan akal. Ya kan, kita baca Quran, Allah suruh kita lihat, ya, manfaatkan, renungkan, ya, merenung alam yang dijadikan oleh Allah. Dan yang keempat ialah bagaimana dibandingkan dengan peringatan Allah pada umat yang terdahulu melalui bala dan musibah, Allah turunkan peringatan kepada kita dalam bentuk ayat-ayat yang indah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita kekal dalam keimanan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kesombongan, daripada kekerasan pada jiwa kita, daripada kejahilan, daripada kefasikan. Mudah-mudahan Allah pimpin kita dengan taufik dan hidayahnya sampailah kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan kita benar-benar diridai dan dirahmatinya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab sudi masih bersama dengan saya setiap hari Sabtu subuh seperti ini, dan mudah-mudahan kita bertemu pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, mendengar celoteh daripada orang yang sama, insya-Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, jangan lupa teruskan sokongan anda untuk Masjid Yusof Ishak kita. Masih memerlukan keihsanan yang kita hulurkan supaya masjid dapat terus berada dalam keadaan yang baik, ditadbir dengan sempurna, insya-Allah. Saya sayang tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sayang semua sekali kerana Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.